Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Perkara pertama yang saya hendak sentuh ialah tentang ekonomi kitaran dan insinerasi sisa kepada tenaga, iaitu waste to energy incineration. Yang Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan Belanjawan 2024 telah menyatakan institusi kewangan telah menyediakan dana pembiayaan 200 bilion ringgit untuk mendorong industri beralih ke arah ekonomi rendah karbon. Kerajaan juga dalam peta jalan tenaga boleh diperbaharui Malaysia, the Malaysian Renewable Energy Roadmap, menyatakan aspirasi untuk menyasarkan untuk mencapai bahagian RE sebanyak 31% pada 2025 dan 40% pada 2035 sehingga 70% menjelang 2050. Yang Berhormat Menteri Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan telah menubuhkan Majlis Ekonomi Kitaran bagi sisa pekerja, dan majlis ini telah mengambil inisiatif untuk menggunakan insinerasi waste to energy incineration bagi mengurangkan kebergantungan negara terhadap tapak pelupusan sampah, iaitu menggunakan landfill. Saya meminta kerajaan untuk mengkaji semula keputusan untuk menggunakan waste to energy incineration untuk membakar sisa pekerja, kerana ada beberapa perkara yang perlu diambil kira. Antara cadangan ialah untuk membina 2 loji waste to energy incinerator di kawasan saya, satu di Bandar Rawang, kedua di Batu Arang. Pertamanya ialah ada teknologi yang lain yang boleh digunakan. Baru ini Menteri juga telah melawat Bukit Taga Enviro Park yang membakar gas landfill, iaitu methane, yang antara terbesar sekali di Malaysia dan Southeast Asia, dengan membakar methane dan bukan membakar sisa dengan secara langsung. Kedua ialah sama ada tenaga waste to energy untuk membakar sisa adalah sebenar teknologi hijau atau pencucian hijau, greenwashing. Kerana kita tahu tenaga yang boleh diperbaharui adalah daripada matahari, solar, air, hidro ataupun tumbuhan, biodiesel. Tetapi untuk membakar sisa itu bukan tenaga diperbaharui. Kedua, adakah benarnya teknologi ini tenaga lestari? Kerana kalau menggunakan angin, air, matahari dan sebagainya dengan proses yang mempunyai kesan minimum terhadap alam sekitar semula jadi adalah tenaga lestari. Tetapi kita semua tahu membakar sisa akan melepaskan greenhouse gas, bahan kimia, dioksin dan furan. So memang ini bukan tenaga lestari. Perkara ketiga ialah incinerator waste to energy menggunakan dan menjanakan carbon dioxide 2 kali ganda berbanding dengan fossil fuel incinerator. Oleh sebab itu, the European Parliament tidak lagi menggalakkan kegunaan waste to energy incinerator. Institusi kewangan Eropah tidak lagi memberikan financing kepada waste to energy incinerator.
Oleh yang demikian, Denmark juga telah mengambil keputusan untuk mengkurangkan kapasiti waste to energy incinerator sebanyak 30% dan menutup 7 waste to energy incinerator. Copenhagen atau Amager Bakar yang dipromosi sebagai poster boy untuk teknologi waste to energy telah umumkan bahawa mereka tidak akan dapat mencapai sasaran untuk membantu Denmark menjadi carbon neutral pada tahun 2025. Ini adalah satu contoh bahawa teknologi baru yang dijanjikan sentiasa tidak dapat direalisasikan pada akhirnya. So kita juga tidak harus untuk percaya kepada janji-janji yang diberikan oleh pembekal teknologi ini. Apa yang kita perlu buat ialah menggunakan pengalaman yang telah diadakan di Europe untuk melaksanakan zero waste program. Dengan izin, we do not have to reinvent the wheel. Europe have shown that the wheel has been broken. We should make a quantum leap and go straight to where Europe is going, which is zero waste. Keempat ialah kita tidak ada undang-undang, there's no legal regime untuk mengkawal, memantau dan menguatkuasakan pencemaran udara daripada waste to energy. Di negara yang sedang beroperasi, mereka mengikut European Parliament Industrial Emission Directive 2010 dan juga yang lain mengikut United States Environmental Protection Agency Method 23 dan US EPA Method 8290. Tetapi kita tidak ada undang-undang seperti ini untuk mengawal pelepasan dioksin, furan, heavy metal dan other pollutants. Yang penting ialah undang-undang ini mewajibkan operator untuk melaksanakan penambahbaikan dengan menggunakan best available teknologi pada masa semasa. Undang-undang juga memerlukan operator untuk memberikan maklumat dan laporan emission kepada penduduk dan penduduk terlibat dalam keputusan tentang pengurusan emission. Kita tidak ada undang-undang seperti ini. Malaysia juga pada waktu ini walaupun telah tanda tangani Stockholm Convention pada 16 Mei 2002 belum meratifikasinya tentang standard untuk menjaga dan mengkawal persistent organic pollutants. Dengan Akta 672 juga, iaitu Solid Waste and Public Cleansing Management Act, Selangor tidak setuju dan tidak tanda tangan untuk mengikut akta ini. Environmental Quality Act yang kita ada tidak ada peruntukan tentang buffer zone dan di mana incinerator boleh ada lokasinya, sama ada boleh atau tidak di kawasan kediaman atau di mana kilang-kilang yang berada. Kerana kajian yang telah ada menunjukkan ada kesan pencemaran udara dalam radius 10 km. Oleh yang demikian, penduduk berhak untuk diberikan satu jaminan bahawa mereka ada selamat dan tidak terjejas dengan mengadakan waste to energy incinerator di dalam kediaman mereka. Perkara kedua ialah tentang meritokrasi dan persaingan. Dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 dan juga dalam ucapan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan dalam pembentangan Belanjawan 2024
nyatakan hasrat untuk memperkuatkan kemampanan pembangunan masyarakat sejahtera dan mencapai negara pendapatan tinggi. Antara perkara yang kerajaan akan memberikan perhatian ialah kekurangan daya saing oleh sektor ekonomi dan perindustrian kita yang menghalang momentum pertumbuhan. Saya berpendapat bahawa kerajaan perlu memberikan perhatian kepada isu meritokrasi dengan lebih terperinci. Ada ramai yang berhujah membantah meritokrasi sebagai satu konsep yang memberikan legitimasi untuk meneruskan ketidaksamaan, inequality. Dengan perkataan bahawa meritokrasi perpetuates inequality. Ini adalah atas sebab keluarga yang kaya yang ada sumber dan kemampuan memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang terbaik, dan oleh sebab itu anak-anak daripada keluarga miskin tidak dapat bersaing dengan mereka dengan cara adil. Apa yang perlu ialah substantive equality of opportunity untuk memberikan peluang dan dorongan kepada anak-anak yang kecil. Masalah bukan tentang meritokrasi, tetapi bantuan dan dorongan yang perlu diberikan kepada mereka supaya mereka dapat bersaing dengan cara yang adil. Juga ada hujah ialah meritokrasi mewujudkan daya saing untuk credentials, tetapi ini juga dapat ditangani. Apa yang kita perlu mengambil kira ialah apa sebenarnya masyarakat kita perlu memberikan ganjaran. Adakah seperti yang dulu memberikan ganjaran, reward kepada mereka sebab mereka mengadakan perhubungan politik yang kuat dan mendapat kontrak besar, atau harus kita memberikan kontrak ini kepada mereka yang ada innovation dengan bakat, dengan kemampuan berusaha dengan rajin. Kalau kita meneruskan untuk memberikan kontrak dan kejayaan kepada mereka sebab hubungan politik, akhirnya ini adalah satu masyarakat yang memberikan sanjungan kepada rasuah. Ini masalah kita. Ini telah dikatakan oleh falsafah dan pakar ekonomis. Thomas Mulligan berkata di dalam bukunya, "There is something amiss as a matter of justice when the industrious and the lazy are rewarded alike, when the undeserving thrive while the deserving struggle." So kita perlu untuk ada perubahan bahawa masyarakat kita memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha, yang berbakat, yang inovatif. Kalau tidak, apa yang jadi ialah meritokrasi masyarakat kita ialah untuk mereka yang tidak memberikan penambahan baik kepada masyarakat kita sendiri. Oleh yang demikian, saya meminta kerajaan untuk mengkaji semula tentang pendekatan amalan meritokrasi. Perkara yang ketiga ialah untuk kerajaan mengadakan keyakinan untuk menghapuskan monopoli dan kartel. Ini telah diberikan dalam beberapa hujah daripada ahli kita di sini, dan masa sudah sampai bahawa kita hendak mengambil tindakan yang tegas dan ada keyakinan kepada sistem bahawa the laws of demand and supply adalah cara yang terbaik dan bukan memberikan peluang kepada mereka yang salah gunakan dominant market
position mereka dengan mengadakan kartel dan monopoli dan sebagainya. Dengan itu saya menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Selayang.